Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi kita untuk sesi pembelajaran pada hari ini, di mana kita akan tengok tajuk pertama di dalam sains rumah tangga tingkatan 4. Okey, daripada saya Cikgu Hasmida. Okey, jom kita start. Okey, baiklah. Untuk bab 1, kita akan belajar tentang kerja sepasukan. Baik, di mana standard kandungan yang ada dalam kerja sepasukan ada 3, sebagaimana yang saya dah terang dalam video sebelum ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar satu sahaja dulu standard kandungan kerja sepasukan, iaitu organisasi kerja. Okey, bila kita sebut pasal organisasi kerja, apa itu organisasi kerja? Organisasi kerja ni maksudnya dia melibatkan kerja-kerja yang kita buat dalam kumpulan yang ramai. Maksudnya kita kena buat kerja sepasukan. Kerja sepasukan. So, kerja sepasukan dekat sini adalah sekumpulan individu. Maksudnya sekumpulan. Bila kita kata sekumpulan, ramailah. Sekumpulan individu yang menjalankan tugas secara berkumpulan. Yang menjalankan tugas secara berkumpulan mengikut bidang tugas bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Maksudnya dekat sini, apa saja kerja yang kita buat, dalam kerja sepasukan kita mestilah buat bersama-sama di dalam kumpulan tersebut, untuk mencapai matlamat apa yang kita nak capai. Tiap organisasi kerja yang kita wujudkan, yang kita buat, mesti ada matlamat yang jelas. Sebagai contoh, dalam kelas, cikgu bagi kamu buat pecahan di dalam kumpulan. Dalam satu kumpulan ada 5 orang pelajar. Jadi dekat sini kita dah membentuk satu kumpulan, satu organisasi kerja. So dalam kumpulan cikgu ada bagi dekat kamu tugasan, di mana contohnya cipta ataupun wujudkan satu sudut mini di mana-mana kawasan sekitar sekolah. Jadi kita dah ada matlamat dekat situ. Matlamat di dalam kumpulan kamu, dalam organisasi kumpulan kamu itu adalah untuk menyiapkan tugasan yang cikgu bagi, iaitu apa? Membuat ataupun mencipta satu sudut mini di kawasan sekitar sekolah. So itu yang dikatakan matlamat yang jelas. Maksudnya kamu dah faham, kamu dah tahu apa yang kamu kena buat di dalam kumpulan kamu. So, bila dah dapat tugasan, daripada cikgu ke, daripada mana-mana lah. Bila dah dapat tugasan, kita ada kaedah-kaedah ataupun cara-cara macam mana kita nak selesaikan tugasan kita. Di sini ada 3 jenis kaedah menyelesaikan tugasan. Yang pertama adalah kaedah perbincangan. Untuk kaedah perbincangan ni, dia mudah saja. Bila kita tengok perkataan perbincangan, maksudnya bincang. Ni di sini maksudnya dalam ahli kumpulan perlu ada sesi perbincangan di antara satu sama lain. Kita tak boleh nak harapkan seorang saja dalam kumpulan tu yang buat semua. Bila kita dah bentuk satu kumpulan, satu organisasi kerja untuk menyelesaikan tugasan, kita kena duduk bersama, berbincang secara bersama, berinteraksi sesama ahli kumpulan untuk buat semua-semua kerja bagi mencapai matlamat yang kita nak capai tadi tu. Seterusnya, kaedah sumbang saran. Macam mana kaedah sumbang saran ni? Kaedah sumbang saran ni kita buat sebab bertujuan kita nak galakkan ahli dalam kumpulan tu bagi idea yang kreatif. So kita akan kongsi idea bersama-sama. Secara amnya dalam sesi sumbang saran ni, semua jenis idea yang dilontarkan ataupun diberikan oleh rakan di dalam kumpulan kamu tu, kita mesti terima. Tidak boleh kritik idea dia. Contohlah dia kata, apa kata kita buat sudut mengopi, kan? Lepas tu yang seorang ni, aku tak setujulah, tak sukalah sudut mengopi ni, siapa yang nak minum kopi apa semua, kan? Jadi dia kritik idea kawan dia. Itu tidak dibenar sama sekali. Sebab dalam kaedah sumbang saran, kita perlu terima semua idea dalam ahli kumpulan kita. Tak kisahlah kita akan guna ataupun tidak dia punya idea tu, tapi kita tidak boleh kritik. Apa yang kita boleh buat adalah kita tambah baik idea kawan kamu itu. Contoh dia kata tadi dia nak buat sudut mengopi. Apa kata seorang lagi tu kata daripada nak buat sudut mengopi, apa kata kita buat sudut R&R mini. Kan? So dia ada juga sudut mengopi di situ. Jadi kita boleh tambah ataupun menambah baik idea rakan kita untuk mengembangkan idea-idea tu untuk jadi yang lebih baik lah.
Baik, kaedah menyelesaikan tugasan yang ketiga adalah kaedah simulasi. Okey, untuk kaedah simulasi ni, kita guna adalah untuk meningkatkan kebolehan, okey, untuk mengaplikasikan konsep tertentu dalam menyelesaikan satu-satu tugasan. Okey, dia merupakan satu situasi yang kita wujudkan, okey, supaya menyerupai situasi sebenar. Maksudnya, situasi sebenar tu ada, tapi kita tak boleh nak bawa dia dekat dalam kumpulan tu kan. Sebab orang kata mungkin tak boleh dicapai ataupun kita tak boleh nak pergi dekat tempat tu. Jadi kita wujudkan satu situasi orang kata macam yang situasi yang diwujudkan, maksudnya yang olok-olok lah. Okay, yang kita tiru situasi sebenar, okay, dalam bentuk yang lebih mudah, lebih ringkas, lebih kecil, supaya tugasan kita tu lagi mudah lah untuk kita selesaikan. Contohnya macam tadi, kamu dah sepakat dalam kumpulan nak buat sudut R&R mini dekat kawasan sekolah. Okay, kalau kita tahu, kalau kita tengok R&R ni ada dekat mana? Okay, ada dekat highway saja kan. Okay, jadi susah kan kita nak pergi ke sana, okey, sebab jauh, sebab tak dapat dicapai. Jadi kita wujudkan satu suasana R&R di sekitar sekolah yang orang kata menyerupai, yang lebih kurang sama dengan R&R yang ada dekat highway tu. So kita dalam masa yang sama kita dapat menyelesaikan tugasan yang cikgu bagi dengan baik. Langkah-langkah menyelesaikan tugasan. Bila kita dah dapat satu-satu tugasan daripada cikgu, daripada ketua kita, okey, daripada siapa-siapa sahaja, okey, kita kena tahu bagaimana untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Okey, dekat sini ada 5 langkah menyelesaikan tugasan. Yang pertama adalah menetapkan matlamat yang jelas. Okay, bila kita dah dapat tugasan, okay, mencipta satu sudut mini di kawasan sekolah. Jadi kita perlu merancang, okay, rangka tugasan secara umum untuk keseluruhan tugasan yang kita dapat tu. Kita kena rancang dulu. Okay, nak buat apa? Bila kita nak mula buat? Okay, siapa yang kena buat bahagian ini? Siapa yang akan kena pergi beli barang? Okay, so kita kena rancang supaya kita dapat laksanakan tugasan yang cikgu bagi dekat kita tu dalam tempoh yang ditetapkan. Contoh, cikgu kata, okey, saya nak dalam masa seminggu mesti siap. Jadi, bila kita merancang, jadi kita tahulah, okey, hari apa yang kita kena buat. Bila kita nak buat sesi perbincangan. Okey, bila kita nak keluar pergi beli barang. Bila kita nak mula. Okey, sebab tu kita kena ada matlamat yang jelas. Kalau tidak, okey, tak tahu bila nak buat. Okay, sebab kita tak ada matlamat, kita tak rancang betul-betul kan. Sebab tu pentingnya bila kita dapat apa-apa saja tugasan, kita kena tetapkan dulu matlamat kita yang jelas untuk kita selesaikan tugasan yang diberi. Seterusnya, yang kedua, okay, adalah membina carta organisasi. Okay, kenapa perlu ada carta organisasi? Sebab kita nak tugasan tu, okey, untuk cipta sudut mini tu, okey, dapat diagihkan mengikut peranan masing-masing. Peranan setiap orang dekat dalam kumpulan. Okey, macam tadi cikgu bagi contoh 5 orang dalam satu kumpulan. Betul? Okey, jadi dalam 5 orang satu kumpulan ni, takkanlah seorang tu saja dia jadi ketua, dialah yang kena fikir idea, dialah yang kena rancang, dialah yang kena pergi beli barang, dialah yang nak kena pergi buat. Kan? Jadi tak adil lah. Okay? Tujuan kita wujudnya kumpulan ni sebab kita nak agihkan tugasan kita ikut peranan masing-masing. Contoh dalam 5 orang tu, okay, seorang ni pergi beli barang. Okay, seorang ni pergi tengok, cari kawasan mana yang sesuai kita nak buat. Okay, seorang ni rancang. Okay, dekat sudut R&R tu nak bubuh apa? Apa maklumat yang kita kena ada? Okay, itu pentingnya ada carta organisasi. Right? Seterusnya, langkah menyelesaikan tugasan yang ketiga, menetapkan jangka masa tugasan. Okay, bila kita kata jangka masa, dia melibatkan apa? Masa. Okay, so untuk menyelesaikan satu-satu tugasan, okay, kita kena susun aktiviti kita. Tugasan yang kita nak buat tu, okay, betul-betul ikut garis masa yang telah ditetapkan. Macam tadi cikgu kata, okay, dalam masa seminggu mesti selesaikan sudut mini di kawasan sekolah. Okay, jadi kamu kena rancang lah. Okay, dalam masa seminggu, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, okay, apa yang kena buat?
Okey, ikut masa-masa dia. Okay, tak boleh lah kata, okay, hari Isnin, apa ketua kata mai, okay, kita nak bincang. Tapi tak ada siapa pun yang mai untuk bagi kerjasama dekat ketua. Yang tu pun tak boleh. Sebab dia tak dapat, orang kata, ikut garis masa yang betul. Jadi matlamat kita tu orang kata lambat kita nak capai. Sebab kita nak, tugasan kita tu selesai ataupun dapat dilaksanakan tepat pada waktu dia. Seterusnya, langkah menyelesaikan tugasan yang keempat adalah mengerjakan tugasan dengan tema yang biasa dilaksanakan. Tema yang biasa dilakukan. Dia macam ni lah, senang. Kalau benda tu kita dah biasa buat, kita dah biasa tengok, kita dapat bayar tak macam mana? Kan, kita dapat bayar macam mana, kita dah tahu. So, andai katalah, seorang dalam ahli kumpulan kamu, yang ada 5 orang ni, seorang ni, dia itulah yang bagi cadangan buat R&R mini. Sebab apa? Sebab dia habaq kata dia pernah nampak kak dia ataupun abang dia ataupun siapa-siapalah, kawan dia ke saudara dia ke pernah buat projek ni dekat sekolah dia ataupun dekat college dia. Jadi dia dah ada pengalaman. Dia dah tahu dah. Dia dah biasa nampak benda tu. Jadi bila kita dah biasa buat tugasan tu, kita buat tugasan dengan apa yang kita dah biasa kita buat, jadi benda ni akan jadi lagi mudah, lagi lancar, tugasan kita akan jadi lagi cepat siap daripada kita buat benda yang kita tak pernah tahu, kan? Langkah menyelesaikan tugasan yang terakhir, mencari sumber yang jelas dan sahih. Untuk ini, setiap ahli kumpulan dia mesti tahu untuk mencipta atau mewujudkan satu sudut R&R mini di kawasan sekolah, kita mesti tahu sebenarnya R&R ni apa. Apa yang perlu ada dalam R&R? R&R tu apa? Rehat dan rawat. Jadi bila kita berhenti dekat R&R dekat highway tu, selalunya ada apa? Kan? Jadi kita kena ada maklumat yang jelas lah, sumber yang jelas dan boleh, orang kata yang sahih, yang boleh dipercayai, supaya bila dah siap nanti, R&R mini di sudut kawasan sekolah, bila orang lain tengok, orang tahu dah, oh ni R&R lah ni, kan? Sebab sumber yang kita dapat tu jelas. Jadi bila jelas, kita dapat buat ataupun wujudkan sudut R&R tu dengan baik lah, dengan betul. Fungsi dan kepentingan organisasi kerja. Elemen utama dalam pembentukan satu-satu organisasi kerja ni adalah dalam pembentukan jawatan kuasa. Mesti ada jawatan kuasa, mesti ada carta organisasi, mesti sediakan jadual tugas, dan mesti ada panduan dan peraturan dalam menjalankan tugas di tempat kerja. Dalam keempat-empat elemen ini, ada fungsi dan kepentingan masing-masing. Kita tengok elemen yang pertama, jawatan kuasa. Apakah fungsi jawatan kuasa? Menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Manakala kepentingan dia adalah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna, cekap, berkesan dan dapat mencapai matlamat organisasi kerja. Seterusnya, elemen yang kedua adalah carta organisasi. Fungsi carta organisasi ini diwujudkan adalah untuk mempamerkan hierarki jawatan kuasa yang menggambarkan rantaian arahan. Contoh, carta organisasi dalam kelas. Kan kita ada yang paling atas sekali penasihat, iaitu guru kelas. Kita ada ketua tingkatan, kita ada penolong ketua tingkatan, kita ada setiausaha, bendahari. Itulah yang kita maksudkan mempamerkan hierarki jawatan kuasa. Maksudnya jawatan yang tertinggi akan berada di atas, manakala jawatan yang rendah akan berada di bahagian bawah. Apa kepentingan dia? Ada 2 kepentingan. Yang pertama, mengagihkan sumber manusia secara cekap mengikut keutamaan demi mencapai matlamat. Yang kedua, untuk menyelaraskan dan menentukan bidang tugas dan tanggungjawab setiap ahli pasukan untuk mengelakkan sebarang pertindihan tugas. Seterusnya, elemen yang ketiga adalah penyediaan jadual tugasan. Apa fungsi jadual tugasan ni? Jadual tugasan adalah untuk merancang dan memastikan tugasan dan aktiviti yang dijalankan dalam menyelesaikan satu-satu tugasan itu adalah lebih sistematik, lebih tepat, mengikut tempoh masa yang kita tetapkan. Kepentingan dia adalah untuk menyusun atur tugasan yang perlu dilaksanakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan, supaya matlamat kita dapat mencapai matlamat yang kita nak. Alright.
Last sekali, elemen panduan dan peraturan menjalankan tugas di tempat kerja. Okey, fungsi dia adalah untuk menjadi rujukan organisasi kerja dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. So, kena ada peraturan. Macam kamu main sekolah, ada peraturan. Kena pakai baju sekolah. Tak bolehlah pakai baju surat jean. Kan, baju t-shirt dengan surat jean tak boleh. Jadi, kita ada peraturan kita untuk kita rujuk. Okey, jadi kita kena ikut. Apa kepentingan dia? Memastikan semua ahli dalam pasukan tu, dalam organisasi tu, dapat menjalankan tugas dengan lancar dan juga terkawal. Kepentingan budaya kerja yang positif. Dalam kita nak melaksanakan apa sahaja tugasan ataupun apa sahaja kerja yang dapat, kita nak buat kerja tu dalam keadaan yang seronok, betul? Dalam keadaan yang seronok, dalam keadaan yang selesa, supaya kita dapat jalankan tanggungjawab yang diberi dengan baik. Sebab tu kita kena ada budaya kerja yang positif. Dalam satu-satu kumpulan, bila kita dah rancang buat satu-satu kerja, kita perlu buat bersama. Dalam kumpulan, setiap ahli dalam kumpulan mestilah ada sifat yang positif. Mestilah melakukan kerja secara positif. Tak boleh ada yang mengelak. Tak boleh ada yang curi tulang. Tak boleh ada yang suka komplain. Kan? Jadi, bila ada budaya kerja yang positif, apa kepentingan dia dekat kita? Ada kepentingan dia. Yang pertama, budaya kerja yang positif yang pertama mestilah bekerja mengikut garis masa. Yang macam saya kata tadilah. Bila kita dapat tugasan, kita kena laksanakan tugasan ni dalam tempoh masa yang berapa lama. Kalau seminggu. So kita kena ikut garis masa lah. Mestilah seminggu. Kalau cikgu bagi kamu kerja sekolah, kan, cikgu kata, buat kerja sekolah. Tambah-tambah sekarang ni kita PDPR kan. Jadi cikgu bagi kerja untuk kamu. Cikgu kata, sila tekan link ni, jawab soalan. Kamu mesti buat dengan baik. Kena ikut tempoh masa yang cikgu bagi. Janganlah diam, krik saja. Kan? Jadi itu menunjukkan kamu tidak positif. Seterusnya, budaya kerja positif yang kedua adalah mengikut arahan yang betul. Bila kita dalam kumpulan, kita dah lantik dah siapa ketua kita. Jadi, bila kita duduk di bawah, ada ketua yang memberi arahan, kita kena ikut arahan ketua kita dengan betul. Kalau ketua kata, hari ni kita akan pi sama-sama beli barang untuk buat sudut R&R dekat sekolah. Jadi kita kena mainlah, belilah, ikutlah arahan ketua. Janganlah buat pandai-pandai sendiri. Tengok-tengok dia yang keluar pergi beli dulu. Tak bincang dalam ahli kumpulan. Jadi arahan yang betul, ikut arahan yang betul supaya kita dapat jadi seorang ahli di dalam kumpulan yang cemerlang. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kekemasan ruang kerja. Yang ni memang amat penting untuk dijaga. Contoh bila kamu dah buat kerja, kamu dah pilih dah satu sudut dekat kawasan sekolah. Kamu dah plan, kamu dah kamu dah buat. Bila kamu dah buat, bila dah siap, tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan perlu memastikan kena kemas balik tempat tu. Kena bagi bersih balik tempat tu. Sebab bila kita wujudkan satu ruang yang bersih, yang kemas, dia dapat membantu kita untuk, orang kata, bekerja lebih sistematik. Kita akan rasa lebih tenang, kita lebih rasa seronok untuk, orang akan rasa seronok untuk pergi tengok sudut yang kita buat tu. Organisasi, dekat mana-mana kita boleh jumpa carta organisasi. Kalau dekat sekolah saja pun dah banyak carta organisasi. Contoh carta organisasi dekat sekolah, kan? Jawatankuasa sekolah yang besar ni, ada pengetua, sebagai ketua yang mentadbir keseluruhan sekolah. Ada penolong kanan, ada guru kanan, ada guru-guru, dan last sekali adalah pelajar. Kalau kita pergi dekat skop yang lebih kecil, kita tengok carta organisasi yang ada dekat sekolah kita, yang ada dekat dalam kelas kamu sendiri, kan? Betul? Dalam setiap kelas ada carta organisasi kelas masing-masing. Ada penasihat. Siapa? Selalunya penasihat tu adalah guru lah, guru kelas, kan? Ada pengerusi. Pengerusi ni maksudnya ketua tingkatan. Ada naib pengerusi. Penolong ketua tingkatan. Mesti ada setiausaha. Apa kerja setiausaha ni? Setiausaha ni kerja dia buat apa? Buat minit mesyuarat. Lepas tu dia uruskan surat menyurat. Menyelaraskan semua kegiatan dan projek yang telah dirancang. Lepas tu kita ada bendahari. Bendahari ni dia buat kerja apa? Melibatkan apa? Kewangan lah. Hal-hal kewangan dalam kelas.
kita bagi dekat bendahari. Okey, last sekali ada ahli jawatan kuasa, iaitu pelajar-pelajar lain lah. Ahli jawatan kuasa ni mungkin dalam kelas tu kamu nak wujudkan AJK kebersihan, AJK disiplin, AJK kerohanian, macam-macam lagi AJK yang kita boleh wujudkan. Ini adalah contoh orang kata yang simple, carta organisasi yang kita boleh wujudkan dalam satu-satu kumpulan kita. Untuk isi kandungan yang terakhir ni, adalah ciri-ciri semangat kerjasama dalam pasukan. Kerjasama ni memang penting dalam pasukan. Dalam apa sahajalah, mesti ada kerjasama daripada setiap orang. Tak boleh kita ni hanya nak jadi ahli tidur saja kita panggil. Dia tak buat apalah. Dia main, dia ada, tapi dia tak buat apa, dia tak sumbang apa, idea pun dia tak sumbang, dari segi duit pun dia tak sumbang, tenaga pun dia tak sumbang. Jadi kita tak mau. Dalam ahli kumpulan kita mesti ada sifat kerjasama, semangat kerjasama yang tinggi. Jadi dekat sini kita nak tengok apa ciri-ciri semangat kerjasama dalam pasukan. Yang pertama adalah patuh arahan. Orang yang ada semangat kerjasama, dia mesti akan patuh arahan dekat setiap arahan ketua dia, supaya tugasan yang kita buat tu berjalan dengan lancar. Ciri-ciri yang kedua adalah bertanggungjawab. Setiap orang dalam kumpulan mesti ada rasa tanggungjawab dalam diri masing-masing dalam menjalankan tugas yang diberi. Macam saya kata tadi lah, kita tak boleh nak harapkan dekat dia seorang aja yang buat. Kita mesti ada tanggungjawab sebab kita tu dah dapat tugasan secara bersama. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah bekerja sama. Mesti membantu antara satu sama lain. Kalau ahli dalam kumpulan kita minta tolong, kita kena tolong. Jangan kata, aku dah pergi beli barang dah, hampa lah buat. Tak boleh macam tu. Jadi bila kita kata kerja dalam kumpulan, semuanya kita kena buat bersama. Last sekali, ciri-ciri yang terakhir adalah sistematik. Menghasilkan carta organisasi. Dalam gerak kerja kita mesti sistematik. Macam contoh tadi lah, kita buat carta organisasi, kita ada senarai tugas, kita ada jawatan kuasa. Jadi kerja-kerja kita tu kita nampak lebih sistematik. Jadi kita tahu dah kita nak buat apa, sebab kita ikut satu-satu yang telah dirancang. Di sini sahaja dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini tentang tajuk kerja sepasukan, di mana kita dah masuk kepada standard kandungan yang pertama, iaitu organisasi kerja. Cikgu nak ucapkan terima kasih dekat semua pelajar kerana sudi meluangkan masa untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.